uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah wabillah wallahu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. InsyaAllah pada malam ini banyak-banyak kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana berbetulan dengan tarikh kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah kita memperingati, bukan secara tepatnya. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah kita sambung pada kelas pengajian kita pada muka surat 146. Ciri-ciri beriman kepada Rasul-Rasul. Ciri-ciri beriman kepada Rasul-Rasul. Saya percaya kepada semua jemaah yang beragama Islam. Pastinya sudah terpahat dalam akal fikiran orang-orang yang beriman kepada Rasul-Rasul yang diutuskan, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya, orang-orang beriman kepada baginda Rasulullah SAW dalam akal fikirannya tertanam dan terpahat bahawasanya dia bersyukur kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dan membangkitkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kita bersyukur bahawasanya menjadi ikutan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jalan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana baginda Rasulullah SAW menyampaikan kabar berita gembira berhubung tentang hari akhirat, menyampaikan kabar berita berhubung tentang kabar-kabar yang tidak baik tentang akhirat. Dan kita juga percaya bahawasanya segala kerja-kerja yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW telah sampai kepada kita. Yang pertamanya, perkara-perkara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ialah tentang ahwal akhirat. Daripada perkara-perkara yang tak dapat tiada bagi mereka-mereka mengetahuinya. Serta percaya dengan kenyataan yang diibaratkan oleh Rasul-Rasul itu dengan sekadar yang berkuasa dan terupaya oleh akal manusia. Jadi, artinya, baginda Rasulullah SAW menyampaikan tentang perkara akhirat, tentang perkara-perkara hari kemudian kepada kita. Perbetulan dan sesuai dengan akal fikiran kita. Yang keduanya, baginda Rasulullah SAW menunjukkan akal manusia pada mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala. Daripada mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Begitu juga perkara-perkara yang wajib pada dirinya, yang mustahil dan juga yang harus. Yang ketiganya,
menjaga dan memelihara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amal dan ibadat yang difardukan kepada umat manusia. Yang keempatnya, tentang kehidupan, aturan-aturan hidup di dunia ini. Dan juga kelimanya, memutuskan pada akal fikiran manusia tentang memutuskan persisihan-persisihan akal manusia yang diruntun oleh syahwat dan juga perasaan. Dan apa juga masalah. Jadi kesimpulannya, di antara ciri-ciri yang beriman kepada Rasul-Rasul itu adalah mendatangkan kebahagiaan kepada kita tentang urusan duniawi kita dan urusan ukhrawi kita. Itulah yang kita pegang, yang kita percaya. Baik, kita masuk pada pengajian kita. Ciri-ciri beriman kepada Rasul-Rasul. Beriman kepada Rasul-Rasul sebagaimana yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang tersebut mempunyai ciri-ciri berikut. Beriman kepada Rasul-Rasul. Percaya kepada utusan-utusan Allah. Percaya kepada utusan-utusan Allah sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah. Jadi pertamanya kita percaya kepada Allah. Yang kedua kita percaya kepada utusan-utusan. Rasul itu utusan lah. Ya? Di utusan ini baru disampaikan kepada manusia. Manusia yang dipilih, yang terpilih. Yang Allah Ta'ala pilih. Iaitu bernama Muhammad bin Abdullah. Apabila dia terima utusan tersebut dan dia beramal atasnya, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila diperintahkan apa yang diwahyukan kepada kaumnya, dinamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan. Baik. Yang pertama, beriman. Beriman, percaya, yakin. Kita mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala mengutus dan membangkitkan. Allah Ta'ala mengutuskan dan membangkitkan Rasul-Rasul ke alam dunia ini. Maknanya Allah Ta'ala yang hantar para Rasul-Rasul ke alam dunia ini ialah untuk membawa berita gembira. Membawa berita gembira kepada orang-orang yang taat dan yang beramal soleh dengan balasan pahala dan juga surga. Dan membawa berita yang menakutkan kepada orang-orang yang maksiat dan yang menderhaka kepada Allah dengan balasan azab neraka. Kita percaya dan yakin. Kita percaya dan yakin, maka kita berbuat iman dan amal. Percaya dan yakin itu pastinya dia terletak pada akal fikiran kita dan hati kita. Maujud dia di dalam hati kita. Aku percaya kepada Rasul. Bahawa Rasul ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku. Seoranglah untuk aku. Di dunia ini. Di dunia ini. Itu terletak pada akal fikiran kita. Dan juga kepada hati kita. Bukan terletak di luar, bukan terletak pada ilmu, bukan terletak pada kitab ni. Tapi terletak pada hati. Jadi, atas tujuan untuk ukhrawi. Untuk ukhrawi. Untuk akhirat. Aku percaya beriman kepada Rasul-Rasul. Di mana terletak? Daripada akal fikiran kita dan hati kita. Atas tujuan apa? Untuk hari akhirat.
percayanya di dunia ini, yakinnya di dunia ini, balasannya di akhirat. Balasannya di akhirat. Bahawasanya Allah Ta'ala mengutus dan juga membangkitkan para rasul. Itu yang terletak pada akal fikiran kita dan pada hati kita. Kalau tak ada terisi dalam perkara tersebut, maknanya kita percaya dalam ilmu. Tidak percaya kepada keyakinan, tidak percaya tentang iman. Itu yang kita nak faham baik-baik. Jadi, makna kata apabila kita berbuat amal dan ibadah khusus yang fardu. Pertama sekali dalam akal fikiran kita. Aku berbuat amal kebajikan untuk akhirat. Untuk akhirat. Jadi apabila untuk akhirat, maknanya iaitu segala perbuatan kita ini. Kita percaya akan dibalas pada hari akhirat. Itu yang pertama. Firman Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirina wa munzirina faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun walladzina nakazzabu bi ayatina yumassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Yang bermaksud, dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira. Tidak kuutuskan para rasul itu melainkan pembawa berita gembira. Jadi apa makna dia? Aku utuskan para nabi itu untuk pembawa berita gembira. Dan juga pembawa berita amaran. Itulah sebabnya kita duduk dalam majlis ilmu ni juga. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni, selain kita nak tahu, nak kenal dan juga nak yakin bahawa kita percaya Allah Ta'ala akan memberi balasan. Yang baik akan dibalas baik, iaitu pahala. Dan kesudahannya adalah akhirat. Maknanya aku berbuat untuk akhirat. Dan begitu juga, kalau aku menentang, maknanya iaitu aku juga percaya bahawa akan menerima balasan azab di akhirat kelak. Jadi kesimpulannya, aku tetap berbuat baik. Tujuannya di akhirat. Kemudian sesiapa yang beriman dan beramal soleh. Sesiapa yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Maka tidak ada kebimbangan. Maka tidak ada kebimbangan. Itu Allah Ta'ala jamin. Tak ada itu kebimbangan. Dari berlakunya kejadian yang tidak baik. Insya Allah apabila kita berbuat baik, akan dibalas baik. InsyaAllah. Terhadap mereka. Dan mereka tidak akan berduka cita. Jadi berbuat baiklah. Berbuat baiklah. InsyaAllah. Dan orang-orang yang menustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka akan dikenakan azab seksa. Dengan sebab mereka berlaku fasik. Melakukan dosa. Itu tetap. Itu sebabnya, orang yang pertama, orang yang percaya kepada para rasul-rasul, dia akan terasa dalam hati dan perasaannya satu ketenangan jiwa. Yang keduanya, orang yang ingat kepada para rasul di dalam perbuatannya, beramal, beribadat.
adalah orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan orang yang mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas besok di akhirat kelak. Itu sebabnya kita berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tujuannya untuk kita ingat di dalam perbuatan iman dan amal kita adalah berbetulan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita percaya kesudahannya adalah di akhirat. Yang keduanya, beriman artinya percaya, kita yakin bahawa para rasul-rasul itu diutus dan dibangkitkan oleh Allah ke alam dunia ini adalah untuk memastikan tujuan asasi syariat Islam ialah menyembah Allah Azza wa Jalla. Yang mana sebelum ini manusia itu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala utuskan para nabi dan rasul untuk memastikan bahawasanya seluruh manusia itu beriman kepada Allah SWT. Bagaimana? Allah Ta'ala mengutuskan para nabi untuk membimbing akal manusia berfikir untuk kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan membangunkan agama Islam dan mentauhidkan rububiyah, uluhiyah dan juga asma dan sifatnya. Mentauhidkan rububiyah, mentauhidkan Allah Ta'ala yang mencipta sekalian alam. Mentauhidkan, mengabdikan diri kepada Tuhan sekalian alam. Dan juga tidak ada nama melainkan nama Allah. Tidak ada sifat melainkan sifat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Bermaksud, dan kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad. Dan kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kepadaku. Jadi Allah Ta'ala dah beritahu dah daripada mula-mula dahulu lagi, daripada Nabi Allah Adam dahulu, sampailah kepada baginda Rasulullah SAW, bahawa yang pertama sekali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma jalan atau cara kita mentauhidkan Allah, itu yang katakan tadi, kita nak kenal Allah. Kenal Allah adalah melalui sifat-sifat Allah. Melalui sifat-sifat Allah. Dengan sifat Allah, maka kita dapat kenal Allah. Itulah Allah Ta'ala kurniakan. Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada Al-Imam Al-As'ari dengan Al-Imam Al-Maturidi. Merupakan produk daripada Al-Quran. Menjelaskan tentang sifat 20. Itulah jalan atau cara kita dapat kenal Allah SWT. Ya, itu yang dikatakan tadi, apabila kita kenal, baru dapat kita tadi kenal bahawasanya Allah Ta'ala yang mencipta sekalian alam. Jadi, alam tersebut, alam manusia. Alam manusia. Alam nyata dan alam sebagainya.
Jadi akal kita tu sekali lagi, itu dikatakan Rasulullah SAW memimpin akal manusia berfikir tentang diri dia, berfikir tentang alam. Siapa yang menjadikannya? Apabila diketahui Allah Ta'ala yang menjadikan dirinya sekalian alam, maka apa tujuannya? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada Allah. Barulah hati itu terbuka nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi macam mana cara dia? Contohnya sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dirikan sembahyang seperti mana kamu lihat aku bersembahyang. Itulah dapat kita cara betul bersembahyang dengan mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah SAW dah lama wafat. Habis di mana pula kita nak mengikut contoh dia? Contoh dia bersembahyang. Itulah kita mengikut contoh daripada ulama-ulama yang tersohor cara bersembahyang, dan mereka ini yang dikatakan Allah Ta'ala kurniakan faham tentang cara bersembahyang daripada sunnah Nabi. Kita nak terus ikut sunnah tak boleh jadi kalau tak ada guru menunjukkan contoh. Mesti ada guru. Guru ni dia mengambil pula guru atas guru-guru dia sampailah kepada para sahabat. Tengok betul-betul macam mana Rasulullah SAW bersolat. Tak memadai kita itu dengan menggunakan sunnah aku ikut. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan kami tidak mengutuskan sebelummu wahai Muhammad seorang rasul, dan melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kepadaku. Ya, beribadatlah kepadaku. Allah Ta'ala dah bagi tahu bahawasanya illa ana fa'budun. Dia kata apa? Akulah ana. Dia kata melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kepada aku. Tapi cara macam mana? Itulah Allah Ta'ala utuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Allah berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minan dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Yang bermaksud, Tuhan telah menerangkan kepada kamu. Maknanya ayat ni turun kepada baginda Rasulullah SAW. Tuhan telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya, perkara-perkara yang ia telah perintahkan kepada Nabi Nuh, dan juga yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu tetapkanlah pendirian agama. Tetapkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah dan atau persisihan pada dasarnya. Maknanya pada dasar ni kepada tauhidnya. Berat bagi orang-orang yang musyrik untuk menerima agama tauhid. Dan yang engkau seru kepada mereka, Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya. Allah memilih dan serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayah petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadanya dengan taat dan juga patuh. Jelas terang ayat tersebut. Pertama,
kita beriman kepada Allah dan Rasul, para malaikat, khususnya pada rukun iman, adalah Allah Ta'ala yang menjadikan kita beriman kepada rukun iman. Jadi, kita terasa bersyukur sangat, berterima kasih kepada Allah. Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah dan juga Rasul. Itu dia kata. Dan juga Allah Ta'ala juga yang mendorong kita untuk berbuat iman dan amal mengikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya jalan atau caranya kita nak beriman adalah mengikut jalan atau cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan tanda kita itu kasih dan sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berbuat apa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman juga, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan dia menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut, yakni syaitan, berhala dan juga apa sahaja yang menyesatkan. Maka di antara mereka yang menerima seruan Rasul itu, ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, menggembaralah kamu di bumi. Kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasulnya. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul dengan memerintahkan dia menyeru mereka. Jadi maknanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu diutus oleh Allah SWT seorang Rasul. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Jadi dia membawa berita gembira. Hendaklah kamu menyembah Allah. Hendaklah kamu menyembah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makna kata kita itu mengabdikan diri kepada Allah. Menghadapkan diri kepada Allah. Kerana apa? Dia yang menghidupkan aku dan dialah yang mematikan aku. Itu pasalnya aku menyembah dia. Siapa ajar? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhilah taghut, syaitan, berhala dan apa sahaja yang menyesatkan. Kita tahu dah syaitan. Syaitan ni membisikkan, membawa kita itu jauh daripada Allah SWT. Jauh daripada mengingati Allah. Jauh daripada jalan-jalan pada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jalan-jalan tu apa? Jalan-jalan yang dikurniakan kepada baginda Rasulullah SAW. Semua kerja syaitan. Begitu juga berhala dan apa saja yang menyesatkan. Mana yang menyesat? Lain daripada jalan lurus adalah sesat. Yang mana baginda Rasulullah SAW melukis di atas tanah. Satu jalan yang lurus. Dan di sebelahnya baginda Rasulullah SAW, iaitu lukis lagi atas 3 jalan. Dan ke kiri 3 jalan. 3 sinilah dikatakan sesat dan sesat. Terus inilah jalan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka di antara mereka yang menerima seruan Rasul. Siapa dia yang menerima seruan Rasul? Ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Maknanya kita ni diberi petunjuk oleh Allah. Itu sebabnya atas taufik hidayat Allah Ta'ala baru dapat aku duduk dalam majlis ilmu ni.
Atas taufik hidayat Allah Ta'ala, aku dapat faham apa yang dikurniakan atas ilmu ni. Atas taufik hidayat Allah Ta'ala, maka aku dapat yakin bahawasanya apa yang aku buat ni atas dasar keyakinan kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Ya, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Yang sesat ni paling nyata apa dia? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Itu dah nyata sesat. Tetapi orang Islam juga. Orang Islam. Ya, dikatakan orang munafikun. Orang munafik. Luar Islam, dalamnya tidak. Ya, itulah keadaannya. Oleh itu, menggembaralah kamu di bumi. Tuntutlah ilmu. Fahamilah dan yakinlah. Kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasul. Maknanya kita buka sirah balik. Mana yang dikatakan? Dikatakan di zaman Nabi Allah Musa. Di mana ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ya, di Laut Merah. Kita tengok keadaan tersebut. Itu yang mendustakan para Nabi. Baik. Yang ketiganya, beriman dengan Rasul-Rasul. Beriman dengan Rasul-Rasul. Kita percaya dengan Rasul. Dia terbahagi dua. Satu, aku beriman, aku percaya dengan Rasul. Dengan Rasul, aku percaya kepada Rasul. Satu, aku percaya kepada Rasul-Rasul. Aku beriman kepada Rasul. Kalau dikata aku beriman dengan Rasul, maknanya aku percaya dengan Rasul. Percaya kepada Rasul. Berarti aku mengikut cara Rasul. Jalan Rasul. Aku percaya Rasul. Kalau secara langsung, aku percaya kepada Rasul-Rasul. Aku percaya kepada Rasul. Habis antara dua perkara ni, iaitu yang hakikatnya aku percaya dengan Rasul. Bermaksud aku percaya dengan Rasul lah aku percaya kepada Rasul. Mana iman kita tu, percaya dulu kepada Rasul. Maknanya atas taufik hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan datang daripada kita, tapi datang daripada Allah. Iaitu mentasdikkan, menetapkan di dalam hati. Menetapkan di dalam hati. Itu yang saya kata, menetapkan dalam hati. Maknanya daripada hati lahir kepada akal fikiran kita, begitu juga. Bahawa semua Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah. Tasdik dalam hati. Dan tidak membeza-bezakan antara seorang Rasul dengan Rasul-Rasul yang lain. Aku tak bezakan. Ada 25 Rasul yang wajib aku ketahui. Tidak kita membezakan antara satu sama lain. Sama hakikatnya. Sesiapa yang membeza-bezakan di antara Rasul-Rasul Allah, iaitu beriman dengan sebahagian Rasul-Rasul dan kufur. Kufur dengan Rasul-Rasul yang lain. Atau mentasdikkan di dalam hati sebahagian daripada Rasul-Rasul. Sebahagian daripada Rasul-Rasul. Dan mendustakan Rasul-Rasul yang lain. Pada itu pula adalah termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Habis bagaimana jalan dia? Aku beriman dengan Rasul-Rasul. Bahawasanya daripada Nabi Allah Adam AS, 25 Nabi, sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata aku beriman kepada Rasul-Rasul. Dan aku beriman kepada Rasul adalah umat Nabi Muhammad SAW. Daripada Nabi Adam AS sampailah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallah bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu biba'din wa naghfuru biba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang kufur engkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Orang-orang yang kufur engkar kepada Allah SWT, tak percaya kepada Allah dan juga Rasul. Dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan orang-orang yang berkata, kami beriman kepada setengah Rasul-Rasul itu. Kami beriman kepada setengah Rasul-Rasul itu. Dan kami kufur engkar kepada sesetengah yang lain. Serta bertujuan hendak mengambil jalan lain di antara iman dan kufur itu. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan kami pula telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu, iaitu azab seksa yang amat menghinakan. Jadi maknanya, orang yang tak percaya kepada Allah dan Rasul, Allah Ta'ala sediakan dia, iaitu api neraka. Jadi orang-orang yang kufur ni maknanya disediakan. Itu yang setengah ulama mengatakan tanpa hisap. Orang yang tanpa hisap ni banyak kerjanya lagi. Dia nak masuk ke dalam yaumal hisab, yaumal mizan, nak masuk titian. Tapi orang yang kufur ni, dia tak masuk dalam tu. Dia terus sekali, tanpa hisap. Masuk neraka tanpa hisap. Makna kata, itulah orang-orang di antara yang masuk perkara tersebut. Ya, dalam surah An-Nisa yang 160 hingga 151. Orang-orang kafir itu terbahagi kepada 3 firqah. Pada 3 bahagian. Firqah yang pertama, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul. Tidak beriman kepada Allah dan juga Rasul-Rasul. Dia kata dia tak percaya wujudnya Allah. Tak percaya kepada para Rasul. Itu yang pertama. Seperti orang-orang komunis. Seperti orang-orang komunis yang tak percaya kepada agama. Dia tak percaya kepada agama. Bukan agama Islam saja. Seluruh agama dia tak percaya. Ya? Dan lain-lainnya yang tidak beragama. Dia tak percaya. Firqah yang kedua pula beriman kepada Allah sahaja. Beriman kepada Allah sahaja. Tidak beriman kepada Rasul-Rasulnya. Ini orang yang percaya tak kepada Al-Quran. Dia tak percaya pada Al-Quran saja. Dia percaya kepada Al-Quran, dia percaya kepada Rasul. Jadi dia pun tak percaya apa, dia percaya kepada Al-Quran, dia percaya kepada Allah SWT. Dia tak percaya kepada Rasul. Jadi ini dikatakan orang pelik. Pasal pelik itu, Al-Quran tu dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya? Tapi dia tak percaya. Dan firqah yang ketiga pula ialah beriman kepada setengah-setengah Rasul. Dia percaya kepada setengah-setengah Rasul. Apa maksud ni? Kalau 25, dia setengah lah. Misal kata, dia ambil 15. 10 tak. Itu dia kata setengah-setengah. Dan kufur kepada setengahnya lagi. Banyak kata, sejarah-sejarah yang berlaku di antara Nabi-Nabi tersebut dan apa yang berlaku pada Nabi-Nabi tersebut, apa kesudahan Nabi-Nabi tersebut, dia tak percaya. Yang setengahnya percaya. Seperti kaum Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa dan kufur engkar kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi apa dia? Dia beriman kepada Nabi Musa. Dan kufur engkar kepada Nabi Isa.
dan juga Nabi Muhammad SAW. Dia tak percaya. Juga kaum Nasara, Kristian, dia beriman kepada Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang dahulu. Nabi-Nabi yang dahulu. Tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya ada tiga itu firqah di sini, tetapi dia nampakkan sini firqah yang ketiganya, iaitu dikatakan mereka ini dikatakan beriman kepada setengah-setengah Rasul dan kufur kepada setengah-setengahnya pula. Seperti kaum Yahudi dan juga beriman kepada Nabi Musa dan kufur engkar kepada Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Juga kaum Nasara, Kristian, ya, yang beriman kepada Nabi Isa dan juga Nabi-Nabi yang dahulu. Tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ni beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kita percaya untuk 25 para Rasul sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Kita yakin, kita percaya. Makna kita habis. Itu pasalnya penghulu segala Nabi. Penghulu kepada para Rasul ialah Nabi Muhammad SAW. Habis. Kita percaya semua. Kesemua firqah tersebut adalah kafir belaka. Kesemua firqah tersebut adalah kafir belaka. Kalau kita nak tilik baik-baik, siapa yang menjadikan kafir? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menghendaki dia menjadi kafir? Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia itu dijadikan sebagai contoh tauladan. Jangan dibuat perangai seperti orang-orang kafir. Itu sebabnya pula kepada diri kita, siapa yang menjadikan kita beriman dan bertakwa? Allah. Ya, dan juga para Rasul. Jadi itu sebabnya tadi, orang yang tak mengikut, tak percaya kepada Allah dan Rasul, berarti dia akan percaya juga kepada yang bukan daripada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Tak banyak sedikit. Itu yang dikatakan kufur. Ya, na'udzubillah. Dan akan menerima azab seksa neraka pada hari akhirat kelak. Menerima azab seksa neraka pada hari akhirat kelak. Kerana umat manusia seluruhnya diwajibkan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kerana umat manusia seluruhnya, umat manusia yang ada di muka bumi ini, ya, seluruhnya diwajibkan beriman kepada Allah dan kepada sekalian rasul-rasulnya. Bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam hinggalah kepada Nabi yang akhir sekali, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku beriman daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti mana orang Yahudi, bukan seperti mana orang Nasrani, bukan seperti mana juga iaitu dikatakan orang-orang itu orang-orang Kristian, ya. Kita tengok bukan seperti mana orang-orang Yahudi, bukan seperti katakan orang Nasara dan juga bukan juga dikatakan itu orang-orang yang engkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat. Beriman bahawa setiap rasul yang diutuskan oleh Allah adalah melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Satu, maknanya kepercayaan. Dan menyampaikan risalahnya. Publik, menyampaikan risalahnya atas wajah akmal, iaitu jalan yang paling sempurna. Dan juga menyatakan kerasulannya dengan bukti-bukti yang jelas. Jadi apabila baginda Rasulullah SAW menyampaikan tiap-tiap satu risalah, dia bagi tahu bahawasanya aku adalah Nabi dan juga Rasul. Itu pasalnya orang-orang sezaman dia kalau betul kau Rasul, tunjukkan
engkau punya mukjizat, baru aku percaya engkau adalah seorang rasul. Ya, oleh itu setiap orang Islam wajib taat kepada rasul. Oleh itu setiap orang Islam wajib taat kepada rasul. Wajib taat kepada rasul. Hakikatnya wajib taat kepada Allah SWT. Itu perintah. Itu sebabnya apabila kita taat kepada rasul, bererti kita taat kepada perintah Allah. Apabila kita taat mengikut cara jalan Rasulullah SAW, bererti kita mengikut juga atas mengikut jalan atau cara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka yang taat kepada Rasul-Rasul itu ada bermakna mereka itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak dikatakan mengikut Rasul-Rasul itu bererti dia juga tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita risaukan. Jadi di dalam akal fikiran kita, apabila kita berbuat amal dan ibadat, di dalam akal fikiran kita, kita ingat kepada hari akhirat. Ingat pada hari akhirat. Jadi kenapa kita nak ingat pada hari akhirat? Sebabnya, iaitu setiap amal perbuatan kita akan menerima balasan di akhirat. Apa tandanya kita itu beriman kepada Allah dan Rasul? Apabila kita menyampaikan seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhirat. Firman Allah tabaraka wa taala, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Bermaksud, sesiapa yang taat kepada Rasulullah, kepada Rasul Allah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Taat di sini tunduk dan patuh atas perintah-perintah Allah. Jadi, jalan atau caranya kita nak tunduk patuh kepada Allah SWT adalah mengikut jalan atau cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita taat pada mengerjakan apa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah SAW, beriktikad bahawasanya kita taat kepada Allah. Itu hakikatnya. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, kepada Rasul Allah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling engkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad. Tapi apabila disebut itu, baginda Rasulullah, apabila umat dia apabila diketahui banyak kata mereka itu dikatakan berpaling daripada ajaran dia. Rasul salam tu dia rasa macam sedih sangat. Jadi dia kata janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutuskan engkau untuk menjadi pengawal. Maknanya aku utuskan kau untuk sampaikan saja. Terima tak terima itu urusan aku. Itu kata Allah Ta'ala dalam ayat lain. Itu maksudnya sekarang ni kita terima. Alhamdulillah. Jadi kalau dah tempat katakan kita tu terasa sangat apabila anak-anak, suami ataupun isteri yang tidak mengejar suruhan Allah, mengikut cara Rasulullah, tentu kita terasa sangat hati tu. Itu rasa tersebutlah, maknanya rasa iman tersebut. Itu sebabnya kita tu selalu merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala buka hijab anak-anak ataupun isteri ataupun suami supaya dekat kepada Allah dan juga Rasul. Mengutuskan engkau untuk menjadi pengawal. Yang maknanya yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah walau annahum izzalamu anfusahum
jama'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu waja'u lawajadullaha tawwaban rahima. Ini bermaksud. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Jadi kita ni bersyukur sangat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah saja. Ya, kita tu beriman kepada rasul. Sebab kurnia daripada Allah nikmat iman. Kita dapat beriman kepada rasul. Itu yang kita bersyukur sangat. Alhamdulillah. Cuma dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada kita tu dapat merasainya ataupun menyerap di dalam tubuh badan kita. Rasa kita itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu persoalannya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalaulah mereka tidak menganiayai diri mereka sendiri, datang kepadamu, wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul Allah juga memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah amat menerima taubat lagi amat mengasihani. Ya, itulah yang kita harap apabila kita bertobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat dengan cara apa? Dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara tersebut ya di antara seperti mana yang kita selalu buat, lakukan. Contohnya, selepas sembahyang, selepas solat, selepas memberi salam, kita mengucapkan 3 kali Astaghfirullahal Azim. 3 kali. Yang mana Rasulullah SAW itu lepas saja memberi salam, dia mengucapkan Astaghfirullahal Azim 3 kali. Maknanya kita ikut. Kenapa dan mengapa? Sebab kita tu melakukan maksiat, dosa di dalam kita bersolat. Maka kita bertobatlah kepada Allah SWT. Ya, itu yang dikatakan kita mengikut cara Rasulullah. Sampailah kita memohon juga Allahumma antas salam. Pasal baginda Rasulullah SAW mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahyana rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Jadi kita mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah Allah Taala tetap memberi keampunan. Apa sebab? Disebabkan penyokong kuat kita. Siapa dia? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sampai sini ya. Itu juga puan-puan semua sampai di sini. Kesimpulan saya pada malam ini. Yang pertama, beriman kepada rasul-rasul seperti mana yang disarahkan tadi. Yang pertamanya iaitu dikatakan kita percaya dan yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus dan membangkitkan para rasul di kalangan manusia di dunia ini. Itu yang pertama. Aku percaya. Yang keduanya, kita percaya kepada rasul bahawasanya Allah Subhanahu Taala mengutus dan membangkitkan para rasul bagi menceritakan tentang hari akhirat. Tentang hari akhirat. Hari akhirat apa? Maknanya ketika di padang mahsyar. Ketika yaumal hisab, yaumal mizan, titian sirat
dan juga kesudahannya, iaitu surga ataupun neraka. Itu makna kata daripada perkabaran. Dan yang ketiganya, kita percaya kepada Allah juga mengutuskan dan membangkitkan para rasul, iaitu menjadikan ikutan kita, idola kita untuk nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besar, aku percaya dan yakin bahawasanya aku percaya yakin kepada baginda Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Maka apabila aku mengikut jalan atau cara baginda Rasulullah SAW, adalah artinya aku berbuat adalah kasih sayang Allah Ta'ala untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Jadi wallahu alam. Jadi sebelum saya sudahi tentang itu ciri-ciri beriman kepada Allah SWT, saya sentuh sedikit, adalah 1 minit 2 minit lagi, berhubung tentang itu IC ataupun itu kad pengenalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu pengusi telah menjelaskan tadi dengan baik. Yang pertamanya, semua jemaah ada 64 orang IC baginda Rasulullah SAW, yang mana naklah dipahatkan pada hati dan perasaan. Itulah merupakan biodata yang paling tepat. Yang pertamanya, Muhammad bin Abdullah. Dan IC itulah. Yang kedua, Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang ketiganya, nama ibunya Aminah binti Wahab. Tarikh lahirnya 20 hari bulan 4 tahun 571. Tempat lahir di sisi Kaabah. Dan lahir di Mekah Mukarramah. Nombor IC baginda 5710 420 711445. Wafat pada 8 hari bulan 6 tahun 632. Umur baginda wafat 63 tahun. Soalan saya lagi, tambah untuk senang biodata kita selagi sebelum habis. Sebab itu merupakan kekasih kita. Tak ada kasih dah, ni lah kasih dia. Sebab aku kasihkan dia ni bererti aku mengikut kasih Allah. Dengan kasih Allah ni lah aku kasihkan Allah. Fahami baik-baik itu. Jadi pendek kata, berapa umur baginda Rasulullah SAW sampai saat hari kita ini? Maknanya kalau minggu depan, berapa umur Nabi? Dan kalau dia wafat, berapa umur dia? Jadi, daripada tarikh tersebut, barulah kita dapat ketahui, yakin. Berapa lama dah umur agama kita daripada baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Bukan daripada Nabi Allah Adam AS, daripada ini. Sedangkan Islam tu daripada Nabi Allah AS. Tetapi wajib pada fardu ain kepada kita mengenali akan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi insya-Allah sampai setakat ini saja pada malam ini. Saya telah diperingatkan oleh pengurusi majlis mula-mula tadi bahawa pukul 8, pukul 9 cukup ada pengajian lain. Jadi wallahu a'lam, yang baik itu bagi Allah Ta'ala. Jika dapat kelemahan daripada kelemahan saya sendiri, dan insya-Allah sama-samalah kita memohon ke hadirat Allah SWT. Jadi saya kembalikan majlis ini kepada pengurusi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada nak buka soalan ke? Boleh, saya mengikut. Silakan kepada jemaah yang ingin bertanyakan soalan mengenai dengan Rasulullah ke, mengenai dengan Rasul-Rasul yang lain ke, atau mengenai apa-apalah mengenai dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan.
Baik, kalau tak ada saya sendiri nak mengingatkan pada diri saya sendiri. Ya. Ya. Yang pertamanya, apabila kita berbuat solat, ingat dalam akal fikiran hati kita, ingat dalam akal dan hati perasaan kita bahawasanya aku berbuat mengikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak ikut sedikit pun di luar daripada cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, aku mengikut perbuatan baginda Rasulullah SAW bersolat adalah tanda aku kasihkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kasihkan baginda Rasulullah SAW itulah tanda kita kasihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jalan kita nak menuju ke hadap Allah SWT adalah dengan jalan mengikut kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah aku berbuat dengan kasih sayang Allah Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada apa-apa? Dengan suku. Saya rasa kita berhenti setakat ni, insya-Allah. Kita berhenti setakat ni, Ustaz. Ya. Minggu depan kita sambung lagi ya, Ustaz ya, mengenai dengan biodata Rasulullah tu. InsyaAllah kita sambung lagi, kita tambah lagi ya Ustaz ya. Ya, kita tambah. Ya. Supaya bertambah kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin. InsyaAllah. Okey. Jazakallahu khairan katsiran jaza. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda atas kuliah yang diberikan pada malam ini yang mengenai ciri-ciri beriman kepada para rasul. Yang harapkan dengan kupasan dan huraian yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan bagi kita semua untuk memahami ilmu tauhid ini dengan izin Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah kita memohon dan berserah agar dikurniakan taufik dan hidayah dalam membimbing kita ke jalan yang diredai Allah. InsyaAllah. Surah Al-Furqan ayat 56. Yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Janganlah kita menjadi seperti Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang sesat, yang memilih para rasul itu memilih-milih. Yang ini dia tidak macam Yahudi dan Nasrani, dia tidak percaya kepada, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak bolehlah jadi macam tu ya Ustaz ya. Ya. Muslimin dan Muslimat, selepas ini pada jam 9 suku malam akan diadakan kuliah Isyak yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman berjudul Ensiklopedia Perang Rasulullah. Muslimin dan Muslimat dijemput terus tidak berganjal dalam majlis ilmu ini bersama Gema Nur Iman, insya-Allah. Sebagai penutup, saya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda untuk membaca doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masya Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah
Walikuli redha'i wasidatin as-syukurillah. Walikuli ujubatin subhanallah. Walikuli zambin astaghfirullah. Walikuli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walikuli dikin hasbiyallah. Walikuli qada'i wa qadarin tawakkalna ala Allah. Walikuli ta'atin wa masyatin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa dan waktu yang akan datang. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah Ustaz.